Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin menyentuh tentang isu Kedah Agro, iaitu sebuah GLC dekat negeri Kedah yang tidak membayar gaji pekerja mereka seramai 24 orang sejak September lalu sehingga mendapat perhatian daripada Menteri Sumber Manusia iaitu Steven Sim. Dan ramai yang dok menyalahkan Sanusi Mak Nor, Menteri Besar Kedah tentang perkara ini. Persoalannya, logik ke nak salahkan Sanusi? Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni tuan-tuan dan puan sekalian. Sekarang ini tengah dikecohkan oleh beberapa pihak terutamanya daripada Kerajaan Perpaduan Madani ini betapa Kedah Agro iaitu sebuah GLC yang di bawah Kerajaan Negeri Kedah tidak membayar gaji pekerja-pekerja mereka seramai 24 orang sejak September tahun lalu. Dan benda ini memang dilambung-lambunglah oleh mereka secara asasnya, mengatakan bahawa tengoklah Sanusi ni konon-konon sempoi tapi tak bayar gaji pekerja dan macam-macam lagi. Diburukkan lagi keadaan, telah tular satu gambar baru-baru ini betapa kononnya Kerajaan Negeri Kedah telah membeli sebuah kereta baru untuk kegunaan Menteri Besar Kedah iaitu sebuah Hyundai Palisade. Tetapi sekarang ini persoalannya, Kedah Agro tak bayar gaji. MB beli kereta baru. Jadi mereka kata benda ini tak patut. MB bermewah-mewah. Tengok-tengok kerajaan negeri tak bayar gaji pekerja dan macam-macam lagi. Dan benda ini mereka dok bawa sekali lah dengan isu gaji cikgu-cikgu pasti. Pasal cikgu pasti, malam karang insyaAllah saya akan jawab. Tetapi sekarang kita balik pada kisah Kedah Agro itu. Adakah betul kerajaan negeri Kedah mestilah bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan atas kegagalan Kedah Agro membayar gaji pekerja-pekerja mereka? Jawapannya mudah. Sanusi telah membuat satu penjelasan secara media dan juga melalui ceramah-ceramah beliau berkenaan dengan isu Kedah Agro ini. Rasanya dah beberapa kali dia buat dah. Tetapi kali ini saya akan highlight kembali. Sebab berita harian ada jugalah orang kata apa, secara asasnya petik kenyataan Sanusi itu. Di mana Sanusi mengatakan bahawa Kedah Agro ini bukan baru-baru ini saja yang memang bermasalah. Sejak tahun 2016 lagi bermasalah. Sehingga pernah mendapat teguran Ketua Audit Negara berkenaan dengan perjalanan kewangan mereka yang tak cantik pada tahun 2017. Kedah Agro ini, kata Sanusi, merupakan sebuah syarikat perniagaan. Memang dia GLC, tetapi dia adalah syarikat perniagaan. Dia adalah secara asasnya merupakan syarikat. Jadi untuk membayar gaji pekerja-pekerja mereka, syarikat itu sendirilah yang kena cari job, yang kena cari orang kata apa, pendapatan, kena buat pelaburan dan sebagainya untuk mendapatkan income, dan income itu, keuntungan itulah yang akan digunakan untuk bayar gaji pekerja. Jadi tak berapa cantik sekiranya kalau semuanya dilepaskan kepada Menteri Besar dan juga Kerajaan Negeri Kedah. Kalau anda rasa anda mungkin kurang arif dengan penjelasan saya ini sedikit kelihatan daripada ucapan Sanusi Mak Nor menjelaskan tentang isu Kedah Agro tersebut. Lah ni, dia pergi viral kata orang tak bayar gaji dia. Bukan saya kerja bayar gaji dia, bukan. Syarikat tu sendiri kena jana pendapatan, kena cari projek, buat kerja, bayar gaji sendiri. Dia syarikat. Lah ni orang duk suruh Menteri Besar bayar. Tak boleh. Saya ketua kerajaan. Duit kerajaan tak boleh bayar gaji kaki tangan syarikat. Tak boleh. Salah. Kecuali syarikat tu mohon pinjam. Nak pinjam pun saya nak tengok nak bayar apa. Nak bayar berapa lama? Sebulan pun dek nak bayar. Saya kena tengok benda tu. Saya nak tolong 24 ni, saya khianat satu negeri Kedah punya amanah. Kerana 24 orang. Ni amanah orang ramai. Saya khianat amanah orang ramai kerana 24 orang. Boleh tak? Saya tak mau. Saya kata apa pinjam? Lepas hentak surat pinjam. Bolehlah bincang. Bila nak bayar? Berapa dek nak bayar? Kena tegas tuan-tuan. Mana boleh? Main-main. Lah ni pakat duk viral lah. Gaji tak bayar, zalim orang Melayu, zalim orang miskin. Zalim pelapa-pak hamba. Saya amanah. Hak tak boleh buat, saya tak buat, saya tak kira siapa. Hang 24 orang hang buat apa ni? Puluh bulan setahun ni hang buat apa? Sampai tak ada income nak bayar gaji, hang buat apa? Mak kata hang buat apa? Awak tak tanya. Hampa buat apa? Hampa tak buat apa? Pasal tak ada income.
Takkanlah 24 orang tak boleh bincang, tak boleh runding sama-sama hampa pergi cari kerja bagi ada income untuk bayar gaji hampa sendiri. Lah tak tahu nak buat apa, hampa cakap tu hisap darah di kerajaan. Mana boleh, aku ceneh bang. Saya nak jaga satu kedah ni bukan nak jaga 24 orang tu. Yang duk bela 24 orang tu pun bukan pasal kesian, pasal nak tutuh lusi je. Puasa oi. Ni kalau tak puasa aku tabuh mampui. Tak boleh. Saya akan uruskan perkara ini ikut tata kelola. Orang putih kata governance. Buat bagi kena. Bukan tak mau tolong. Kita akan tolong tapi hang kena berhutang kat aku. Aku akan bagi hang hutang. Lepas selesai bayar semua gaji papasan kedebuk-kedebak, tutup, hampir kerja lain. Hang duduk sini pun hang tak mampu kerja dah. 9 bulan hang kata hang tak dapat gaji, hang tak buat apa. Work from home, kerja pada rumah. Hang kalau kita dedah lagi, ada banyak hari. Tapi saya tak mau keling dengan mereka ni. Mereka ni jadi mangsa kepada orang-orang politik yang mempergunakan kedudukan masalah mereka ni untuk hentam kita. Hampa pun tumpang suap kat orang bodoh tu. Hampa yang nanya, lepas ni syarikat tu katuk. Saya tak simpan syarikat macam tu. Mana-mana syarikat yang tak menyumbang kepada kerajaan, tutup. Jelas dan nyata, tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang saya cakap itu adalah betul. Kerajaan negeri tidak bertanggungjawab untuk membayar gaji JLC. JLC ini dah dapat sedikit privilege bila dia menjadi sebahagian daripada syarikat berkait kerajaan sebab mereka ini akan didahulukan untuk mendapatkan projek-projek kerajaan dan sebagainya. Tetapi sekiranya kalau mereka gagal untuk meraih pendapatan dan sebagainya, bermasalah sejak dahulu sampai sekarang ini, jadi rasanya tidak ada keperluan pun untuk mana-mana kerajaan menyimpan JLC yang bermasalah seperti ini. Jadi itulah persoalan Nur Sanusi. Dia tu syarikat. Dia kenalah cari pendapatan dia, kenalah cari keuntungan dia. Daripada keuntungan itulah dia akan bayar gaji pekerja dan sebagainya. Tetapi anda kata kalau dia gagal, takkanlah semua nak dihadapkan ke MBI. Takkan semua nak dihadapkan ke kerajaan negeri. Sedangkan selama ini pun MBI dah tanggung dah. Banyak kali tanggung separuh gaji pekerja-pekerja JLC Kedah Agro ni masalahnya. Sampai bila nak tanggung? Pengurusan kerajaan negeri makin lama makin meningkat. Yelah duit kita makin lama makin drop kan masalahnya. Anwar Ibrahim pandai sangat jaga negara. Itu isu sekarang ni. Kalau kita nak ambil satu contoh mudah lah tuan-tuan dan sekalian. Sebagai contoh lah kan, MAS. MAS rugi katakan. Tiap-tiap tahun rugi dan sebagainya. Lepas tu kerajaan kena bail out. And then MAS tak boleh bayar gaji pekerja. Takkanlah kerajaan pula nak kena bayarkan gaji pekerja MAS dan sebagainya. Dulu masa kerajaan asyik bail out MAS dan sebagainya kan, pembangkang masa tu mengamuk. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata ini merupakan satu kerugian, merupakan satu penyeringan dan sebagainya. Jadi tak sepatutnya duit kerajaan ini dihabiskan, duit rakyat ini digunakan untuk bail out sebuah JLC yang tidak mendatangkan keuntungan dan macam-macam lagi. Betul tak? Jadi benda sama jugalah yang berlaku dekat Kedah Agro ini. Takkanlah kerajaan negeri macam saya sebut tadi, takkanlah mereka ini yang terpaksa bertanggungjawab atas kegagalan JLC itu untuk menjana pendapatan mereka sendiri. Sampai bila kita nak tanggung biaya hidup? Dan kalau ikutkan kronologi yang disebutkan oleh Sanusi, Kedah Agro ini memang bermasalah sejak tahun 2016. Mendapat teguran Ketua Audit Negara pada tahun 2017. Zaman itu zaman siapa pegang Kedah? Kalau kita perhatikan pola ini tuan-tuan sekalian, banyak benda lah berkaitan dengan REE ke apa-apa ke semua ni. Kebanyakan benda-benda yang karut-marut berlaku ketika zaman BN pegang Kedah. Ketika itu Mukhlis Mahathir ke Ahmad Bashar ke apa-apa kan. Zaman mereka pegang Kedah yang banyak isu berlaku sampailah menjadi orang kata apa hancai-bancai pada ketika ini. Sehingga Sanusi terpaksa handle everything daripada scratch. Tetapi bagusnya Sanusi yang saya perhatikan, dia tak adalah masuk pejabat sebagai menteri besar, dia terus mengeluh. Oh, kita telah mewarisi sebuah kerajaan yang banyak masalah. Oh, kita ada banyak hutang yang diselesaikan. Oh, kita ada JLC yang tidak berdesain dan sebagainya. Tak. Dia masuk office, dia buat kerja, dia senyap. Dia tak ada cerita nak salahkan kerajaan terdahulu ke apa-apa ke dan sebagainya. Tetapi bila orang-orang kerajaan terdahulu sebagai contohnya, dok asak dia dengan benda yang berpunca daripada najis yang ditinggalkan oleh kerajaan terdahulu, maka dia kena sebutlah. Engkau nak hentam-hentam aku, padahal benda ni jadi zaman kau. Aku tanggung najis kau sekarang ni. Kau lagi banyak cegadak. Macam itulah kiranya tuan-tuan sekalian. Dan berhubung dengan pemilihan Hyundai Palisade itu pula, Sanusi ada bagi penjelasan yang saya tak adalah nak sharekan video dekat sini. Sebab nanti video saya ini akan jadi terlampau panjang. Di mana Sanusi mengatakan bahawa memang dah due pun untuk tukar kereta.
Sebab Mercedes yang digunakan selama ini memang secara asasnya dah orang kata apa rosak dan sebagainya, tak berdaya saing dan sebagainya. Tetapi untuk sekadar berlaku jujur, saya rasa penyelesaian Sanusi berkenaan dengan kereta itu tak berapa cantik. Beliau kena jelaskan dengan lebih jelas. Sebab apa? Kalau tidak menjadi kesalahan saya, Sanusi ada juga memiliki sebuah Volvo. Dan Volvo itu, kalau tak salah saya lah, minta maaf kalau saya salah, tapi kalau tak salah saya, pernah juga Sanusi kata, dah cukup lah pakai Volvo ni kan, tak payah tukar kereta lain dah. Tapi tengok-tengok, dapat pilihan Hyundai Palisade. Jadi benda itu tak bercantik sebenarnya. Benda itu mengundang benda yang tak elok. Betul, Sanusi ada kata, kalau nak sibuk tentang isu kereta ni, benda tu tak intelektual. Tetapi kena ingat, intelektual tak intelektual, wahai Sanusi, benda ini berkait dengan sentimen rakyat. Rakyat sekarang ini tengah susah. Rakyat sekarang ini tengah orang kata apa bermasalah disebabkan oleh kepandaian Anwar Ibrahim jaga negara kita ini. Tengok-tengok mungkin kerajaan negeri yang rata-rata rakyatnya masih lagi tak berapa senang dan sebagainya. Oh, kerajaan negeri itu tukar kereta itu, tukar kereta ini sebagainya kan. Walaupun benda tu justified katakan, tetapi tak berapa cantik pada pandangan rakyat terbanyak. Yang itu bermasalah. Anda kena berhati-hati tau Sanusi. Sebab sentimen-sentimen macam inilah yang akan menyebabkan rakyat bangkit menolak anda dan sebagainya. Belajar daripada apa yang Najib Razak buat. Memang Najib telah menyediakan banyak prasarana baik untuk rakyat. Memang dah menyediakan kemudahan itu, ini, BRIM dan sebagainya. Tetapi Najib kalah bila dia gagal untuk menangani sentimen yang telah ditaburkan oleh pembangkang pada ketika itu. Jadi, adakah anda hendak menerima nasihat yang sama? Jadi, secara asasnya, melalui video ini, saya ingin nyatakan, saya boleh menerima dengan sepenuhnya penjelasan Sanusi berkenaan dengan mengapakah Kedah Agro itu tidak dapat bayar gaji dan mengapakah Menteri Besar Kedah serta MBI tidak boleh bersalahkan. Yang itu kita terima. Betul tata kelolanya. Tetapi berkenaan dengan kereta ini, saya rasa penjelasan oleh Sanusi kena lebih tuntas, kena lebih spesifik dan juga yang paling penting, kena benar-benar berjaya melawan persepsi. Jika tidak, percayalah cakap saya, benda ini akan dilaung-laungkan oleh pembangkang Kedah nanti sampailah PR16. Dan masa itu, anda kata kalau kerajaan negeri Kedah gagal untuk menangani isu ini, konon-kononnya mereka main cara tak pi lah kan, benda tak penting dan sebagainya. Benda itulah yang akan menjadi banana skin kepada kerajaan negeri Kedah, kepada Sanusi pada masa-masa yang akan datang. Saya tegur kerana benda ini melibatkan kepentingan awam dan juga sentimen awam. Dan saya tegur tak pedulilah, tak kira siapa pun, baik lawan ataupun kawan. Dan yang paling penting tuan-tuan sekalian, saya tak suka anda kata kalau kerajaan Kedah juga mempunyai mentaliti seperti mana yang telah disebutkan oleh Sani Hamzan ini. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.